ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أما بعد أخلص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah taala pada hari ini kita akan sambung pada topik seterusnya, iaitu dalam perbahasan tentang jenis-jenis bid'ah. Maka terlebih dahulu perlu kita jelaskan mengapa antara sebab topik ini juga dimasukkan berkaitan dengan isu-isu akidah. Kerana bid'ah itu bukan sahaja berkisar mengenai perkara-perkara berkaitan dengan ibadah, akan tetapi perkara bid'ah juga paling utamanya ialah berkisar tentang akidah, iaitu tentang akidah-akidah yang bid'ah, yang mana ia dilakukan ataupun diperkenalkan oleh tokoh-tokoh ajaran sesat di dalam dunia Islam, sehingga menyebabkan ada sebahagian daripada mereka yang menyandarkan diri kepada Islam, al-muntasibuna ilal Islam, untuk mereka mengikuti fikrah-fikrah yang sesat ini, wal'iyadzubillah. Maka kata pengarang, takallam an anwa'il bid'i wa mad dalilu ala wujudi bid'atin hasanah. Al-jawabu al-bid'atu lughatan hiya kullu ma uhditha ala ghairi mithalin sabiqin lah. Amma min haythu syar'u fatanqasimu ila bid'ati huda wa bid'ati dhalalah. Qala ta'ala wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Surat Al-Hadid. Allahu madaha fi'la atba'i Isal muslimina min inqita'ihim 'anil syahawati mimma lam yafrid 'alaihim wa dhalika ibtigha'a ridwanillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih. Rawahu Muslim. وقد أحدث الصحابة ومن بعدهم كثيرا من الأمور الحسنة في الدين وتلقتها الأمة بالقبول كعمل المحاريب والآذان الثاني لصلاة الجمعة وتنقيط المصحف وعمل المولد النبوي الشريف. Baiklah, kata pengarang rahimahullah, bincangkan tentang jenis-jenis bid'ah dan apakah dalil yang menunjukkan bahawa bid'ah hasanah itu benar-benar wujud. Maka jawapannya, bid'ah dari segi bahasa ialah setiap perkara yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Baik, pertama kita kena perlu memahami tentang makna bid'ah itu sendiri. Kerana apa? Kerana setiap ilmu, setiap perbahasan, kita mesti mengetahui tentang takrifan sesuatu perkara supaya kita dapat penjelasan ataupun kita dapat kejelasan dalam fikiran kita, dalam akal kita, supaya kita dapat membezakan di antara perkara yang benar dan perkara yang salah. Maka di antara perkara yang perlu dicakna ataupun perlu diambil tahu ialah apabila kita bicarakan tentang sesuatu, maka kita mesti memahami tentang takrifan-takrifan yang berkaitan terhadapnya terlebih dahulu. Maka dalam isu bid'ah, pertama kita perlu faham bid'ah ini daripada sudut bahasanya ialah perkara yang diadakan yang tidak ada contoh sebelumnya. Yakni perkara yang inovasi, sama ada, daripada sudut bahasanya, sama ada ianya adalah perkara keduniaan, mahupun ianya adalah perkara yang berkaitan dengan urusan keagamaan,
Maka daripada sudut bahasa, apa-apa sahaja inovasi yang terbit, yang tidak ada contoh daripada golongan sebelum kita, yang ni golongan sebelum ini, dan especially-nya kita merujuk kepada kelompok yang berada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih spesifik lagi ialah yang tidak ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita pergi kepada definisi secara lughah terlebih dahulu, maka kita dapat lihat bahawasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar, setiap perkara yang bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu masuk neraka. Maka daripada hadis ini, dia adalah berbentuk am. Okey, kalau kita membincang perkara ini dalam sudut usul fiqh, ianya adalah lafaz yang am, okey, dalil yang am. Apakah makna dalil yang am? Kerana Nabi menggunakan perkataan kullu bid'atin dalalah. Nabi kata semua perkara yang bid'ah itu, yang inovasi adalah sesat. Dan setiap yang sesat itu pasti ia akan masuk ke dalam api neraka. Nabi tak jelaskan dalam hadis ini kullu bid'atin dalalah, yakni kullu bid'atin fid din dalalah. Nabi tak kata setiap bid'ah dalam agama. Nabi juga tak kata kullu bid'atin fi umurid dunia. Nabi tak kata begitu. Nabi kata apa? Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Setiap yang bid'ah itu pasti ianya sesat. Maka faham kita apabila berinteraksi dengan nas ini, dengan terjemahan begini, ia adalah hadis yang am, daripada sudut lafaz dalam kaedah ilmu usul fiqh, maka dipanggil sebagai dalil yang am, dalilun am, okay, dalil yang umum lafaznya. Maka bila kita kata umum lafaznya, maka faham kita bahawasanya tidak ada sebarang pengkhususan. Okay. Maka jika tidak ada sebarang pengkhususan, maka disebut dalam kaedah al-ibratu bi umumil lafzi. Setiap perkara itu pengajarannya diambil daripada keumuman lafaz. Iaitu kaedah dalam usul fiqh. La bi khususis sabab, bukan dengan sebab yang tertentu, bukan dengan sebab yang khusus. Maka jika lafaz itu umum, maka dia kekal umum selagi mana belum ada mukhassis, selagi mana belum ada pengkhususan ataupun takhsisnya terhadap dalil tersebut. Dan boleh juga difahami bahawasanya dalil ini adalah mujmal. Okay, dalam usul fiqh ada dalil yang mujmal. Mujmal ni maknanya secara ijmal, secara keseluruhannya, tanpa ada dalil yang mubayyin, yang menjelaskan. Maka faham kita daripada hadis ini kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Wal'iyadu billah. Maka adakah benar itu makna daripada hadis Nabi? Maka ulama gali. Bila ulama gali, maka ulama jumpa satu hadis lagi, yang mana dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang dia buat satu inovasi yang bukan daripada urusan kami, yang bukan dalam urusan agama, fi amrina ma laysa minhu, apa yang tiada di dalam agama tersebut. Yakni man ahdatha fi amrina, barang siapa yang buat suatu inovasi dalam urusan agama kami, ma laysa minhu, apa yang bukan darinya. Itu kembali kepada amrina, yang bukan darinya. Nya tu kalau dalam kitab pondok kan, nya tu dhamir. Nya tu kembali mana? Nya tu kembali kepada amrina, kembali kepada urusan keagamaan kami. Okey. Fahuwa rad, maka ianya tertolak. Maka daripada hadis ini menjelaskan tentang perbahasan yang Nabi sebut dalam kullu bid'atin dalalah. Adanya satu dalil lagi yang menunjukkan bahawasanya yang Nabi sebut ini adalah perkara-perkara yang dalalah itu adalah perkara berkaitan dengan agama. Sedangkan dalam satu hadis yang lain lagi Nabi telah menyebut tentang satu peristiwa di mana ada sahabat datang kepada Nabi SAW, yang mana sahabat tersebut mereka bertanya tentang bagaimana untuk
mengkacukkan kurma supaya kurma itu berbuah dengan lebat. Maka Nabi memberikan pandangan. Nabi memberikan pandangan dalam urusan keduniaan, iaitu urusan mengkacukkan pokok kurma supaya ianya berbuah lebat. Dan Nabi memberikan pandangan, kemudian apabila berlaku, apabila tiba musim, maka tidaklah menjadi sebanyak yang mereka anggarkan, sebanyak yang mereka harapkan. Maka mereka jumpa kembali Rasulullah SAW dan tanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, antum a'lamukum bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan keduniaan kamu. Maka daripada sini faham kita bahawasanya dalam bab urusan keduniaan, Nabi menyerahkan sepenuhnya bulat-bulat kepada umatnya. As long as tidak ada kaitan dengan keagamaan, maka urusan dunia ni kamu nak buat inovasi, buatlah. Apa sahaja inovasi kamu buatlah, berkaitan dengan keduniaan. Maka kita lihat pada zaman Nabi SAW nak travel naik unta, nak travel naik kuda, nak travel naik himar, nak bawa barang naik himar. Tapi pada zaman sekarang kita dah ada inovasi. Kita dah ada kereta, kita dah ada kereta api, dah ada lori, dah ada motor dan sebagainya. Maka dalam urusan keduniaan, daripada sudut lurah kita boleh sebut ini bid'ah, kan? Tapi apabila kita daripada sudut realitinya, bila kita membincangkan tentang bid'ah seperti ini kepada golongan yang satu lagi, golongan pihak sana, yang mereka menyesatkan amalan umat Islam seperti amalan buat tahlil, amalan buat talqin, amalan baca Yasin malam Jumaat atau selainnya daripada amalan-amalan yang menjadi turun-temurun budaya kita di Malaysia, selawat di antara 2 rakaat tarawih dan sebagainya. Maka itu mereka kelompok ini bila kita berhujah, kalau macam tu naik kereta bid'ah lah, kalau macam tu naik motor bid'ah lah, maka mereka akan ketawakan kita kerana kita tidak ada dalil. Mereka kemukakan dalil bahawasanya Nabi SAW berkata antum a'lamukum bi umuri dunyakum. Maka kita akan terkantoi kat situ. Maka dilihat bahawasanya kita tak cerdik. Sebab tu kalau kita nak berdebat dan sebagainya, maka kita perlukan kepada ilmu, perlukan kepada kefahaman terlebih dahulu. Maka kita katakan kepada mereka bahawasanya tentang bid'ah dalam urusan agama, ya, kami faham bahawasanya Nabi SAW telah pun menjelaskan bahawasanya urusan agama itu adalah hak milik, maknanya kamu boleh buat apa sahaja inovasi as long as tidak bercampur perkara tersebut dengan perkara keagamaan. Tinggal lagi bila kita tolak dunia, sifir dia bila tolak dunia, tinggal lagi perkara agama, perkara berkaitan dengan akhirat. Maka perkara yang berkaitan akhirat, Nabi dah bersabda tadi, man ahdatha fi amrina ma laisa huwa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang buat suatu inovasi dalam agama, yakni dalam urusan agama kami, ma laisa minhu, apa yang bukan darinya. Nabi bagi kaedah, ma laisa minhu, apa yang bukan darinya, fahuwa rad, maka ianya adalah tertolak. Maka daripada hadis Nabi SAW ini, daripada sudut syar'inya, maka ulama membahagikan. Daripada sudut syarak, bid'ah terbahagi kepada 2, iaitu bid'ah yang huda dan bid'ah yang dalalah, iaitu bid'ah hasanah, dalam arti kata lain bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat dengan bid'ah yang tak sesat. Yang ini bid'ah yang diberi petunjuk, bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang dipuji ataupun bid'ah yang baik. Dari mana kita dapat, ataupun dari mana ulama kita dapat? Seperti Imam Syafi'i yang diriwayatkan bahawasanya Imam Syafi'i telah menyebut bid'atu itu darban, darbatan, iaitu yang pertama bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang dalalah, sebagaimana yang warid daripada perkataan Imam Syafi'i. Lalu daripada mana Imam Syafi'i mengambil dalil di sini? Maka kita kena faham terlebih dahulu hadis yang pertama tadi, man ahdatha fi amrina ma laisa huwa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang buat suatu urusan yang baharu pada urusan agama kami, maka sesungguhnya ia tertolak.
Bila kita sebut ma laisa minhu, maknanya jika sesuatu perkara yang dilakukan inovasi dalam agama itu tidak bertepatan dengan dalil syarak. Tidak bertepatan dengan dalil syarak. Kerana Nabi sebut ma laisa minhu, Nabi sebut yang bukan daripada syar'i, yang bukan ada sandaran daripada agama. Benda tu baru tapi tak ada sandaran, maka ianya tertolak. Tapi kalau benda baru yang ada sandaran, benda baru yang ada sandaran, ia inovasi dan ada sandarannya, maka adakah ianya tertolak? Maka kita katakan bahawasanya daripada sudut menginovasikan sesuatu perkara dalam keagamaan, maka perlu terlebih dahulu kita melihat tentang wujudnya sesuatu inovasi yang mungkin berlaku dalam agama, yang mana inovasi tersebut ia bertepatan dengan syar'i kerana ada dalilnya, dan especially jika ia berkaitan dengan dalil yang umum. Kerana kita dah sebut dah tadi bahawasanya kaedah dalam fiqh, kaedah dalam usul menyebut bahawasanya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu, pengajaran itu diambil daripada keumuman lafaz, bukan daripada sebab yang khusus. Contoh, bila masa yang kita boleh selawat? Tak ada ditentukan di dalam Al-Quran. Tak ada ditentukan dalam Al-Quran. Bila kita boleh selawat? Ini contoh saja. Maka sebahagian daripada kita memilih untuk berselawat di antara rakaat-rakaat tarawih. Dalilnya jelas dalam Al-Quran. Walaupun Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat selawat di antara tarawih. Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat, salafus soleh tak pernah buat. Adakah jika mereka Alhamdulillah, adakah jika mereka tak buat, maka itu menunjukkan bahawasanya sesuatu itu haram? Tidak. Kerana ada kaedah lain yang perlu dibaca bersama. Semata-mata meninggalkan bukan bermakna perkara itu dilarang. Okey, semata-mata meninggalkan tidak bermakna perkara tersebut adalah dilarang. Maka adakah apabila Nabi meninggalkan sesuatu bererti Nabi melarang perkara tersebut? Tidak. Kerana apa? Kerana apabila wujudnya dalil umum, maka pengajarannya ambil daripada dalil yang umum. Contohnya tentang selawat. Nabi tak pernah kata bahawasanya jangan kamu berselawat di antara selang-selang solat tarawih. Tak pernah Nabi sebut. Tak pernah Nabi sebut. Dan apabila ulama buat selawat di antara tarawih tadi, adakah benda itu bid'ah? Ya, kita katakan benda itu bid'ah kerana Nabi tak buat. Salafus soleh tak buat. Tapi adakah benda itu sesat? Tidak. Tak boleh kita kata sesat. Kerana apa? Kerana selawat itu minhu. Selawat itu dari agama. Selawat itu bukan duduk di bawah ma laisa minhu. Lainlah kalau di antara solat tarawih itu dia buat zapin. Contoh buat zapin kan. Bangun bila habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tekong pun naik dikir barat contoh. Tekong pun naik buat zapin. Kita pun pakai zapin 2 minit, lepas tu sambung solat tarawih. Maka zapin itu tak ada dalam Islam. Dikir barat tu tak ada dalam Islam. Maka dibuat di antara selang-selang dengan antara rakaat tarawih. Maka kalau orang tanya kita tentang itu, apakah hukum ustaz kita buat dikir barat setiap kali selang di antara 2 rakaat solat tarawih? Maka kita katakan itu bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah kerana Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat. Lagi pula kalau perkara tersebut ada maksiat padanya. Jika ditiup seruling, ditiup serunai, ada joget-joget yang tidak syar'i, maka perkara tersebut ditolak. Tapi sekarang kita membincangkan fokus hadis tersebut. Ma laisa minhu. Maknanya bila Nabi sebut ma laisa minhu, maknanya ada juga perkara yang namanya ma minhu. Maknanya itu mafhum yang dipanggil sebagai mafhum muwafaqah. Jika ada yang bukan dari agama, maka sudah tentu ada yang dari agama. Bersepakat kefahamannya itu. Bersepakat kefahamannya itu. Maka jika ada benda yang bukan dari agama,
maka sudah tentu di sana ada benda yang dari agama, inovasi yang dari agama. Maka kita katakan ni, kita ambil contoh terlebih dahulu untuk memahamkan. Maka jika ditanya, apakah hukum selawat di antara solat sunat tarawih? 2 rakaat selawat, 2 rakaat selawat. Apa hukumnya? Maka kita jawabkan sunat. Sunat apa? Sunat berselawat. Sunat berselawat. Selawat ni wajib bila mana? Selawat ni wajib bila kita dalam bacaan tasyahud akhir tu, kemudian kita wajib untuk berselawat ke atas Nabi SAW dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka kita katakan bendanya sunat. Apa dalil? Kalau orang tanya, apa dalil? Kalau suruh datangkan dalil Nabi buat selawat di antara tarawih, of course lah kita takkan jumpa dalil. Tetapi pengajaran itu diambil daripada umum lafaz. Allah Ta'ala pun tidak melarang untuk melakukan selawat di antara 2 rakaat salat tarawih, dan Allah Ta'ala juga tidak memberi time yang spesifik untuk buat selawat. Allah Ta'ala tak pula berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima fi waqtin kadha wa kadha. Tak ada dalam Quran sebut gitu. Jelasnya sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah ke atas Nabi. Maka dalilnya umum. Bila nak berselawat? Sambil duduk berselawat, sambil dengar kuliah selawat dan sebagainya. Yang ada padanya keadaan-keadaan di mana harus untuk kita berselawat. Sunat untuk kita berselawat. Hatta selawat ini dalam solat pun dihukumkan wajib dalam mazhab Syafi'i, menunjukkan bahawasanya betapa afdalnya selawat itu dilakukan meskipun seseorang itu di dalam solat. Boleh untuk kita berselawat kerana selawat itu adalah doa, dan doa tidak membatalkan solat. Doa tidak membatalkan solat. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila mana Imam Asy-Syafi'i membahagikan bahawasanya bid'ah itu terbahagi kepada 2. Bid'ah mahmudah dengan bid'ah mazmumah, atau bid'ah huda dan juga bid'ah yang dhalalah, ataupun bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, ataupun bid'ah sayyi'ah. Sama kefahamannya. Okey. Maka ada bid'ah baik, ada bid'ah buruk. Dari mana dalil Imam Syafi'i ambil? Daripada mana dalil yang para sahabat yang para ulama ambil? Daripada mana? Itu daripada kisah sahabat Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW duduk bersama dengan sahabat. Bila Nabi duduk dengan sahabat, maka datang ada satu kelompok yang mereka ini miskin, fakir, daripada fuqara. Di kalangan para sahabat ada yang fuqara, bukan semua sahabat itu kaya. Ada di kalangan mereka itu fuqara. Maka Nabi SAW sedih. Terzahir pada wajah baginda suatu kesedihan apabila melihat sahabat-sahabat ini berada dalam keadaan yang fakir. Maka ada sahabat yang perasan. Ada sahabat yang perasan bahawasanya Nabi SAW itu terzahir pada wajah baginda itu kesedihan, ketidaksenangan melihat satu kelompok sahabat lain, mereka itu fuqara, mereka itu fakir. Maka apa yang berlaku, ada sahabat yang tiba-tiba dia melancarkan derma kilat, tabung derma kilat. Derma kilat, minta kutip bersahabat, kemudian semua derma itu diberikan kepada sahabat tersebut. Sahabat-sahabat yang fakir tadi diberikan. Bila mana Nabi melihat perbuatan ini, maka kembali ceria wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda pun bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang dia sanna ni apa makna sanna ni? Sanna ni merintis jalan,
Asal kalimah lurah sanna ni maknanya kalau kita teroka kampung contoh kan, kawasan tu hutan, kita pergi teroka. Kita tebas pokok, tebas lalang, potong pokok, semua buka jalan, buka kampung. Itu namanya sanna. Itu namanya sanna. Kalau kita tebas jalan, tebas daun, tebas pokok, tebas lalang semua buat jalan, buka kampung, kampung itu dia buat dengan tujuan yang baik. Maka orang yang tebas pokok apa semua tu dapat tak dia pahala? Dapat. Bila dia buka jalan, dan setelah daripada itu, orang setelahnya melalui jalan itu untuk pergi surau, untuk pergi masjid, untuk masuk dalam kampung, untuk tujuan yang baik, maka selagi mana orang lalu jalan tu, dia dapat pahala. Ini makna lurah dia dulu. Kita tak pergi syarah hadis lagi. Maka dia dapat pahala dia. Macam kita lah. Bila kita buat sesuatu kebaikan, itu dipanggil sebagai amal jariah. Amal jariah. Okay, amal jariah. Kalau kata kampung kita tak ada elektrik contohnya, kemudian kita yang buat tenaga solar, kita yang asaskan tenaga solar kat kampung kita contohnya, selagi mana tenaga solar tu memberi manfaat pada penduduk kampung, kita dapat pahala. Asalkan pada saat kita buat tu niatnya lillahi ta'ala. Maka itu makna sanna. Okay, merintis suatu jalan. Jadi merintis suatu jalan ni faham kita secara umumnya, boleh jadi jalan itu baik, boleh jadi jalan tu buruk. Kan? Kalau jalan tu buruk, contohnya dia buka kawasan tu untuk buat pusat kasino, pusat judi contohnya. Buka jalan tempat, dalam tu dia buka pusat judi. Ramai je, kan? Ramai je orang tempat jalan nak buat pot isap dadah contohnya. Nak buat pot laga ayam dalam hutan kan. Ada je orang buat tempat jalan buat pot laga ayam dekat tengah-tengah hutan. Buat pot laga laga macam-macam lah orang ni kalau nak berjudi kan, bukan takat laga ayam je, laga kambing pun jadi, laga belalang pun jadi, laga spider pun jadi, janji boleh buat judi kan. Jadi dia buka jalan, selagi mana orang lalu jalan tu pergi berjudi, selagi tu dapat dosa. Jadi faham kita merintis sesuatu jalan. Itu kalau jalan tu baik, orang tu dapat pahala. Jalan tu buruk, orang tu dapat dosa. Dan fokusnya ialah pada kalimah sanna. Kalimah sanna. Kalimah sanna ni berarti masdar dia sunnah. Sunat. Kita sebut sunnah. Kita sebut sunnah Rasulullah. Kan? Kenapa kita sebut sunnah Rasulullah pada asalnya? Kerana itu yang Nabi buat. Itu yang Nabi buat. Sebelum ni tak ada orang buat, Nabi buat. Maka kita panggil sunnah Nabi SAW. Sebelum ni mungkin para sahabat mereka ini contohnya tak pernah makan dengan tangan kanan. Ibu Nabi makan dengan tangan kanan. Maka sahabat melihat, oh Nabi melazimi makan tangan kanan. Maka sahabat makan dengan tangan kanan. Maka jadilah benda itu sunnah Nabi kerana Nabi yang mula-mula buat. Kerana Nabi itu adalah penyampai hukum. Maka apa yang Nabi buat, perkataan Nabi, perbuatan Nabi itu adalah sunnah. Sunat. Sunnah dengan makna sunat. Kena beza tu, sunnah dengan makna sunat. Sunat ni maknanya nawafil. Benda yang diberi pahala kalau buat, tak diberi dosa kalau tinggal. Sunnah pula jalan tu. Jalan Nabi SAW. Maka sunnah ini juga datang dengan makna bid'ah. Sebab apa? Sebab dia inovasi. Cumanya kalau benda tu daripada Nabi SAW, kita tidak sebut kalimah itu dengan bahasa Melayu itu sebagai inovasi. Kita sebut dengan kalimah sunnah. Tapi orang yang pertama buat benda tu siapa? Nabi lah. Kerana baginda SAW yang rintis perkara tersebut. Lalu jadilah sunnah. Jadi apabila kita bincang tentang bid'ah, Nabi guna kalimah juga, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang buat sunnah dia, bukan sunnah Nabi, sunnah dia yang rintis jalan tu, sunnah dia lah. Sebab tu Nabi kata sunnatan hasanah. Terhadap apa sunnatan hasanah tu? Sunnatan hasanah tu masdar itu kata takkid, kata untuk mentakkidkan, untuk menegaskan kalau dalam bahasa Arab. Jadi masdar kat situ untuk takkid. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Nak mentakkidkan perbuatan sanna dia tadi. Man sanna ni dalam kitab ni pun ada. Nak takkidkan ni dekat sini ni. Dekat sini ni.
Ya ni, man sanna fil islami sunnatan hasanah ni. Nak mentakidkannya tu, maka disebut sanna itu, sanna apa yang dia rintis tu? Sanna itu sanna yang sunnah hasanah. Maka di sini Nabi sendiri yang jelaskan ada satu perkara yang ianya inovasi, yang ianya dirintiskan dan dihukumkan sebagai sunat fil Islam, sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih. Dan pahala orang yang mengikuti inovasi dia setelahnya, baginya pahala, bagi orang yang buat tu juga pahala, bagi dia yang mula-mula rintis pun dia dapat pahala orang tu. Dapat pahala orang tu bukan maknanya pahala orang tu bagi kat dia, tapi pahala orang tu dapat, dan orang tu buat pun pahala dapat kat dia. Sebab tu hadis ni panjang. Maka Nabi sebut min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Tanpa dikurangkan sedikit pun daripada pahala mereka yang melakukan setelahnya itu sesuatu pun. Maka orang yang buat dapat pahala, orang yang sebelum kita buat juga dapat pahala. Kemudian Nabi bersabda, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Maknanya ada je sunnah tapi maknanya buruk. Tak semestinya bila kita guna kalimah sunnah, ia menunjukkan perkara yang baik je. Tak. Boleh je daripada sudut bahasa kita guna sunnah syaitan. Boleh. Boleh kita guna sunnah iblis, sunnah Fir'aun, sunnah Qarun, sunnah Dajjal. Boleh. Daripada sudut bahasanya boleh. Fir'aun adalah orang pertama yang menafikan Tuhan dalam masa sama mengaku Tuhan. Sunnah Fir'aun tu. Itu sunnah Fir'aun. Sunnah Fir'aun. Wal'iyadu billah. Maka disebut sunnah juga pada perkara yang sayyi'ah, pada perkara yang buruk. Falahu wizruha, maka baginya dosa dia. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengikuti setelahnya. Wa wizru man amila biha min ghairi ay yanqusa min auzarihim syai', tanpa dikurangkan sedikit pun daripada dosanya. Maknanya orang yang buat dosa tu, buat sunnah sayyi'ah tu, dia dapat dosa, dan orang yang buat bid'ah sayyi'ah sebelum tu, dia juga dapat dosa. Maka barang siapa yang faham kita kat sini, barang siapa yang buat inovasi yang baik, dapatlah dia pahalanya. Barang siapa yang buat inovasi yang buruk, dapatlah juga dia dosanya. Maka faham dekat sini, Imam Syafi'i lalu membahagikan bid'ah itu kepada dua. Bid'ah yang jahat, iaitu bid'ah yang buruk, dengan bid'ah yang baik. Maka apakah contoh bid'ah? Pertama kita perlu faham, bid'ah yang baik itu memang wujud. Di dalam Al-Quran juga telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ini. Allah Taala berfirman, wa rahbaniyatun ibtada'uha. Nampak tak? Diguna kalimah apa? Allah Taala guna kalimah wa rahbaniyatun ibtada'uha. Dan mereka golongan rahib tu. Ini istilah rahib ni dia ambil daripada sini ya. Okay. Istilah rahib tu ambil daripada sini ya. Golongan rahib, iaitu pengikut Nabi Isa yang Muslim. Bukan Kristian. Pada asalnya Muslim lah. Muslim, pengikut Nabi Isa yang Muslim. Okay. Zaman Nabi Isa, Nabi Musa dan juga umat sebelum ni, mereka ni tak sama macam umat Muhammad. Okay. Daripada sudut ibadah, mereka ni wajib buat ibadah dan solat di tempat yang makhsusah, fi makanin makhsus, di tempat yang dikhususkan. Mereka tak boleh buat ibadah rata-rata macam kita singgah tepi RNR, semayang kan. Kalau terdesak sangat singgah tepi highway tu berhenti semayang. Dalam syariat Nabi Musa, Nabi Isa tak boleh. Nak solat mesti dekat rumah ibadat tertentu yang telah dikhususkan. Sebab tu ibadah mereka ambil sedikit lah daripada syariat sebelum ni, ambil sedikit, dia apply dalam agama buatan mereka sekarang ni. Lalu ibadah mereka tu kat gereja je. Kemudian mereka buat bid'ah rosak lagi. Bid'ah lah yang Kristian ni, dia buat bid'ah lah. Bid'ah rosak pergi gereja hari Ahad je.
Kemudian dia buat surat pengampunan, dia buat chamber to testify, chamber untuk bagi tahu dosa apa dia buat, dosa apa dia buat kan. Lepas tu padri akan keluarkan surat pengampunan. Itu semua bid'ah dia. Itu semua bid'ah dia. Tapi ibadah mereka, yakni ibadah muslimin zaman Nabi Musa, muslimin pengikut Nabi Isa, Islam, mereka juga suatu ketika telah buat satu bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah rahbaniyah ni tadi. Bid'ah rahib ni tadi. Apa makna bid'ah rahib? Iaitu mereka tidak berkahwin. Mereka tidak berkahwin. Mereka tinggalkan perkahwinan kerana bagi mereka perkahwinan itu berlazat-lazatan dalam syahwat di antara lelaki dan wanita itu boleh mengganggu ibadah mereka. Lalu mereka tinggalkan ibadah perkahwinan, mereka tinggalkan perkahwinan itu semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Sebab itu disebut warahbaniyatun ibtada'uha ma katabnaha. Allah Taala tak pernah perintah. Nabi Isa tak pernah perintah, Allah Ta'ala tak pernah perintah. Sebab tu dipanggil bid'ah. Sebab tu dipanggil bid'ah. Sebab apa? Sebab Allah tak pernah perintah, Nabi Isa tak pernah perintah, but they are willing to sacrifice themselves. Dia yang nak buat benda tersebut. Tapi Allah Ta'ala puji. Dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala puji. Ma katabna alaihim illa batigha ridwanillah. Tidak lain tidak bukan, mereka buat amalan kerahiban itu adalah untuk mencari keredaan Allah. Dan Allah Ta'ala redha terhadap mereka. Allah Ta'ala redha terhadap mereka. Allah Ta'ala puji ayat ni dan Allah Ta'ala meredai mereka. Yang ni mereka meninggalkan perkahwinan itu dengan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala tak pernah pun kata benaha ni dalam bahasa Arab, kataba ni tak semestinya menulis. Kataba ini datang juga dengan makna aujabah. Dengan makna aujabah, mewajibkan. Sama macam firman Allah, kutiba alaikumus siyam. Bukan makna kutiba itu telah tertulis. Kutiba kat situ maknanya telah difardukan ke atas kalian puasa. Tu kalimah bahasa Arab tu kadang-kadang satu kalimah bawa lebih daripada satu makna. Maka dekat sini maknanya golongan rahib zaman Nabi Isa pun bukan cakap zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Isa pun dah ada dah orang buat bid'ah. Zaman Nabi Isa dah ada orang buat bid'ah dah. Cuma bid'ah tu bid'ah baik ke bid'ah buruk? Bid'ah baik. Sebab apa bid'ah baik? Sebab Allah Ta'ala puji bid'ah tersebut. Maka disebut oleh pengarang, Allah memuji perbuatan para pengikut Nabi Isa AS yang beragama Islam kerana mereka telah menjauhkan diri mereka daripada kesukaan nafsu syahwat yang mana tidak pernah diwajibkan Allah Ta'ala ke atas mereka demi untuk menggapai keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mereka tidak berkahwin. Dan amalan itu diteruskan juga oleh pengikut Kristian pada zaman sekarang yang bukan lagi Islam. Mereka Kristian, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila mereka katakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Tapi ada setengah amalan yang zaman dahulu mereka itu mereka masih teruskan. Tetapi dalam keadaan kufur. Lalu amalan tu retorik saja semata-mata. Pada zaman sekarang lah retorik. Banyak kes-kes dekat luar negara ni. Banyak aja kan. Yang father-father, padri-padri ni kaki rogol rupanya. Yang nun dia punya sister-sister tu pun sama juga. Konon-kononnya masih virgin. Tapi rupanya banyak je buat projek-projek jadi pelacur kelas atasan dan sebagainya di luar negara lah. Maknanya kat sini mereka ni retorik je pada zaman sekarang. Tapi pada zaman Nabi Isa benar-benar berlaku perkara tersebut. Jadi menunjukkan kat sini, ada tak bid'ah yang dipuji? Ada. Allah Ta'ala puji. Walaupun benda tu bid'ah. Kerana Allah Ta'ala explicitly guna kalimah ibtada'uha. Maknanya ibtada'uha ni daripada kalimah bid'ah lah. Daripada kalimah bid'ah. Ibtada'uha. Daripada kalimah bid'ah. Fahamlah kita kat situ. Bahawasanya inovasi benda tu. Walaupun inovasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab ibtigha' mardatillah. Untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak boleh kita menganggap semua bid'ah itu sesat. Kerana warid dalam hadis bahawasanya ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang tidak sesat. Jika tidak, mana mungkin Nabi SAW puji perkara tersebut.
Akan tetapi of course, dalam perdebatan dalam debate mereka akan cuba untuk twist. Akhirnya mereka akan kata apa? Akhirnya mereka akan kata bahawasanya itu pada zaman Nabi. Mereka akan kata begitu. Itu pada zaman Nabi. Bila sahabat buat, Nabi ada. Jadi Nabi itu sebagai pentakrir. Kerana di antara makna sunnah Nabi ialah mentakrirkan perbuatan. Apa makna takrir? Takrir ni maknanya diamnya Nabi terhadap sesuatu, itu berarti Nabi redha. Sebab tu disebut as-sukutu alamatur ridha. Diam itu tanda setuju. Bila Nabi diam maknanya setujulah Nabi. Walaupun Khalid Al-Walid makan dhab. Kan, Khalid Al-Walid makan dhab. Bila Khalid Al-Walid tawar kepada Nabi, Nabi tak makan dhab tu kerana bukan culture kelompok Nabi, Bani Nabi. Bani kan orang Arab ni dia ada Bani kan. Bukan Bani Muttalib, Bani Hashim punya culture untuk makan daripada dhab. Tapi ada sebahagian sahabat mereka makan dhab. Orang Arab dia makan dhab. Orang Arab makan haina, dubuk contohnya. Maka culture tersebut mungkin Nabi tak makan tapi para sahabat lain makan. Maka bila Nabi takrirkan benda tu, bererti benda tu boleh dimakan. Walaupun Nabi tak makan. Kata mereka. Okay, betul dah, satu sudut betul lah. Maknanya dia panggil sunnah takririyah dia panggil. Maknanya sunnah ni ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, dengan ada sunnah takririyah. Jadi itu sunnah takririyah kata mereka. Betul dah satu sudut. Baik, tetapi bukan makna mereka itu betul 100%. Kalau kita kata mereka betul 100%, maka kita dah terjerat. Kita katakan bahawasanya apa yang disebut oleh mereka itu betul daripada sudut sunnah takririyah. Tetapi dalam masa yang sama, bukan bermakna para sahabat ni tak faham benda tu. Bukan makna para sahabat ni tak faham hadis Nabi. Para sahabat faham je hadis Nabi. Kerana tu wujudnya bid'ah setelah zaman Rasulullah yang berkaitan dengan keagamaan dan diterima. Dan diterima oleh para sahabat, diterima oleh salafus soleh. Seperti apa? Kita tengok pada setiap khalifah. Pertama, khalifah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Khalifah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq ni, pada zaman dia belum lagi guna kalimah Amirul Mukminin. Pada zaman dia khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada zaman Sayyidina Abu Bakr berlaku peristiwa di mana Sayyidina Abu Bakr ni dia adalah orang yang memegang tampuk pemerintahan dalam keadaan yang huru-hara. Sebab apa huru-hara? Sebab ada sebahagian daripada umat manusia yang dahulunya beriman, setelah kewafatan Rasulullah mereka murtad. Ramai, bukan sikit, ramai. Ramai di kalangan orang yang dahulunya dia beriman kemudian dia murtad. Mati dalam keadaan murtad. Mereka ini tidak dipanggil sahabat. Sahabat ni takrifan dia ialah yang beriman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Yang ini beriman dengan Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan iman, tu baru sahabat. Maknanya kalau mereka ni dahulu beriman kemudian kufur, mati dalam keadaan kufur, mereka bukan sahabat. Mereka bukan sahabat. Dan pada zaman tersebut, setelah kewafatan Rasulullah, munculnya puak-puak Nabi palsu dan munculnya golongan-golongan murtad. Pada zaman Sayyidina Abu Bakr, fitnah tu besar. Maka Sayyidina Abu Bakr ni kerja dia apa? Kerja dia memerangi kelompok murtad je. Memerangi Nabi palsu, memerangi orang murtad. Akhirnya, apa yang berlaku ialah ramai umat Islam yang mati di medan peperangan, jihad fisabilillah, mati syahid. Dan ramai mati syahid ini adalah para penghafal Al-Quran, huffazul Quran. Jadi Sayyidina Umar pada zaman tu renung punya redung, tengok punya fikir. Akhirnya Sayyidina Umar kata apa? Aku nak pergi jumpa lah Sayyidina Abu Bakar. Jumpalah Sayyidina Umar kepada Abu Bakr As-Siddiq. Wahai khalifah, wahai Sayyidina Abu Bakr, aku melihat bahawasanya ada keperluan untuk kita kumpulkan semua Al-Quran yang mana dahulu pada zaman tersebut Al-Quran ini ditulis secara bercerai-cerai. Maknanya ada rumah sana dia ada surah Al-Mulk, rumah sana ada surah Taha, rumah sana ada surah Yasin, rumah sana ada surah ni. Dia berpisah-pisah Quran ni. Dia tidak ada dalam bentuk dikumpulkan di suatu tempat.
Maka Sayyidina Umar kata pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini sudah bahaya ni. Ramai pada hufazul Quran dah mati dalam peperangan. Maka Sayyidina Abu Bakar kata apa? Wahai Umar, adakah engkau mahu aku melakukan apa yang Nabi tak buat? Itu soalan pertama Sayyidina Abu Bakar. Dia tolak dulu cadangan. Sebab apa? Sebab takut buat bid'ah. Takut buat bid'ah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun kata, kau nak suruh aku buat apa yang Nabi tak buat? Nabi tak pernah buat jam'ul Quran. Nabi tak pernah buat menghimpunkan Al-Quran di satu tempat. Sehinggalah kali kedua Sayyidina Umar datang, maka Sayyidina Umar kata, kena buat. Maka Sayyidina Abu Bakar pun fikir, akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju. Maknanya Sayyidina Abu Bakar setuju buat bid'ah. Sebab tu Sayyidina Umar ni, dalam dunia pengurusan Islam, Sayyidina Umar ni adalah orang yang paling banyak buat inovasi dalam pengurusan dalam Islam. Itu nanti kita akan cerita zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Abu Bakar dulu. Maka Sayyidina Abu Bakar pun buat announce, siapa yang ada cebisan-cebisan ayat Quran yang ditulis, dihimpunkan di satu rumah. Rumah yang ditetap, dikhususkan oleh Sayyidina Abu Bakar, di satu tempat. Maka mereka pun bawalah Quran-Quran tulisan mereka semua dihimpun satu tempat. Ada di atas papan, ada atas kertas, ada pelepah tamar, ada atas kayu, ada atas batu, macam-macam lah. Pada zaman tu kan. Mana ada mesin photostat Epson ni, tak ada. Lalu mereka tulis macam-macam lah. Ada banyak macam-macam. Dikumpulkan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun wafat. Maka Al-Quran tu terkumpul lah. Belum ditulis lagi. Belum dimushafkan lagi. Baru kumpul dalam satu rumah. Dalam satu tempat. Kalau nak baca Al-Quran bertulis ni, pergi baca kat situ. Tengoklah cari. Dia tak ada dalam mushaf. Dia dikumpul macam tu. Sehinggalah pada zaman Sayyidina Umar, terhenti dulu cerita Al-Quran. Kerana zaman Sayyidina Umar, fokus ni adalah membuka lebih banyak negara Islam. Zaman Sayyidina Umar kan, buka lebih banyak negara Islam. Maka bila Sayyidina Umar banyak buka negara Islam ni, Sayyidina Umar lah orang yang pertama menggunakan gelaran Amirul Mukminin. Ni yang pertama. Amirul Mukminin ni gelaran pertama digunakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sayyidina Umar dah buat bid'ah yang pertama, iaitu penggunaan gelaran Amirul Mukminin. Nabi pun tak guna Amirul Mukminin. Apa makna Amirul Mukminin? Ketua bagi orang-orang beriman. Nabi pun tak guna. Kita mana panggil Nabi Amirul Mukminin? Amirul Mukminin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Sayyidina Umar yang pertama guna Amirul Mukminin. Bid'ah dah tu. Bid'ah dah. Bid'ah dah. Bid'ah kedua. Sayyidina Umar ni bila dia banyak buka negara-negara ni, negara-negara Islam ni. Buka, dia hantar tentera, buka. Hantar tentera, buka. Wujud satu masalah. Bila banyak gubernur, maka zaman tu mana ada WhatsApp, Telegram ni. Zaman tu surat kan. Jadi nak hantar surat tu dihantar bukannya setiap hari sampai surat. Seminggu sekali hantar surat macam pos Malaysia ni. Kadang berbulan-bulan nak sampai. Bulan-bulan sampai. Kadang-kadang bila pada zaman tu tidak ada sistem filing yang betul lagi pada ketika itu. Maka sahabat bila dapat surat pada Sayyidina Umar, dapat surat je, maka mereka tengok tarikh bila. 12 Rejab contohnya, simpan surat, buat perintah tu. The problem is bila tak ada susunan surat mengikut tarikh yang betul, okay, ascending ke descending ke, tak ada. Maka tarikh itu sama je. Tarikh itu sama. Sebab orang Arab dulu dia tak ada satu kalender yang khusus. Kalau tahun tu dia ikut apa? Tahun tu dia main nama kan je tahun. Sebab tu Nabi kalau kita tanya, Nabi lahir tahun bila? Tahun gajah. Tak ada dia punya specific number that refer to that year. Tak ada. Nabi lahir tahun gajah. Dia adalah nama-nama tahun dia berdasarkan peristiwa yang berlaku pada tahun tu. So dia orang ni dia punya remembrance terhadap tahun-tahun tu adalah berdasarkan kepada peristiwa pada tahun tu. Pada ketika itulah. Maka berlaku masalah pada pengurusan. Iaitu bila mereka nak rujuk balik surat, tengok tarikh ni Rejab. Tarikh yang tu pun Rejab juga. Tarikh yang ni Rejab juga. Mana satu surat datang dulu ni? Ini Rejab tahun bila ni? Ini Rejab tahun, sebab Sayyidina Umar dia akan tulis tarikh gitu je. 12 Rejab. Tanpa tahun. Maka perkara ini sampai pada Sayyidina Umar.
Maka Sayyidina Umar pun buat satu bid'ah lagi, iaitu bid'ah kalender Hijriyah. Bid'ah kalender Hijriyah berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang mula-mula buat kalender Hijriyah. Bila berlaku kalender Hijriyah tu, mereka fikir, bincang Sayyidina Umar kata, kita mulakan kalender itu pada tarikh hijrah Nabi. Tarikh hijrah Nabi bukan 1 Muharram, tapi mulanya tahun Arab adalah pada 1 Muharram, bulan Muharram. Jadi kerana ambil tahun hijrah itu adalah mulanya tahun, maka disebut 1 Muharram pada tahun 1 hijrah. Tapi bukan Nabi itu berhijrah pada 1 Muharram. Jadi setiap bulan Muharram kita sambut ma'al hijrah. Bukan makna hijrah Nabi pada 1 Muharram. Tapi kita sambut ma'al hijrah kerana itu permulaan tahun baru Islam. Yang diambil sempena hijrah Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar pun buat hijrah, Sayyidina Umar pun buatlah kalender tu, bid'ah dah. Sampai sekarang kita guna kalender tu. Sampai sekarang kita guna kalender tu. Kemudian berlaku bid'ah ketiga, iaitu Sayyidina Umar tak puas hati. Maknanya Sayyidina Umar dia tak suka tengok apabila manusia solat pisah-pisah ni. Waktu tarawih pada zaman Nabi SAW dan zaman setelahnya, zaman Sayyidina Abu Bakar, umat Islam ketika solat tarawih mereka akan solat asing-asing. Solat asing-asing, tidak dihimpunkan pada satu imam. Lalu Sayyidina Umar pun perintah untuk dihimpunkan atas satu imam. Maka solatlah mereka tarawih berjemaah. Lalu muncullah perkataan yang famous di sisi Sayyidina Umar yang membenarkan penggunaan kalimah bid'ah untuk tujuan baik. Kata Sayyidina Umar, ni'matul bid'ati hadhi. Inilah sebaik-baik nikmat bid'ah. Inilah sebaik-baik bid'ah. Kata Sayyidina Umar, ni'matul bid'ati hadhi. Orang Arab ni bila sebut dengan kalimah ni'mah, macam kita sebut ni'mal maula wa ni'mal nasir, kan? Dia sebut ni'mah ni maknanya dia kata ta'ajub. Dalam bahasa Arab panggil kata ta'ajub. Kata ta'ajub ni maknanya saya kata ni'matul bid'ati hadhi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab dihimpunkan solat tarawih tu nampak cantik, satu jemaah, satu imam. Maka Sayyidina Umar puji benda tu dengan perkataan bid'ah. Wafat Sayyidina Umar, ganti zaman Sayyidina Uthman. Pada zaman Sayyidina Uthman ni penerus legasi Sayyidina Umar. Penerus legasi Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Uthman tu Islam dah berkembang banyak negara dah. Problemnya diorang tak ada Al-Quran. Untuk dibuat rujukan tak ada Al-Quran. Kerana Al-Quran itu dinukilkan secara hafalan. Daripada dulu lagi. Nabi ambil daripada Jibril hafal. Kan? Kemudian Nabi sampai kepada para sahabat pun hafal. Sampai ke kita jenuh nak menghafal. Kan? Tapi pada zaman tu dia orang hafal biasa, benda biasa. Tapi pada zaman kita jenuh menghafal. Maka Sayyidina Uthman pada zamannya melihat keperluan untuk menghantar Al-Quran ke negara-negara Islam. Maka Sayyidina Uthman pun kumpulkan penulis-penulis Al-Quran, penulis wahyu, lalu salin daripada Quran-Quran yang telah dihimpunkan di tempat yang dahulunya Sayyidina Abu Bakar himpunkan Al-Quran. Maka ditulis, transfer kepada bentuk kertas-kertas, mushaf-mushaf. Maka jadilah Al-Quran itu dalam bentuk mushaf, lalu dihantar ke negara-negara ini. Maka Sayyidina Uthman lah orang pertama yang buat mushaf Al-Quran. Kemudian bid'ah ini diteruskan sampai zaman sekarang. Bahkan pusat percetakan terbesar Al-Quran berada di negara Saudi Arabia. Yang kedua di mana? Di Malaysia. Bolehlah ziarah tempat percetakan Al-Quran yang namanya Nashrul Quran di Prison 15, Putrajaya. Ada banyak bahan-bahan bersejarah Al-Quran dekat muzium tu. Dekat muzium dan masa sama pusat percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia, Nashrul Quran. Bolehlah buat rombongan pergi ke sana. Seronok, ada macam-macam benda tu. Saya pun tak pernah pergi, orang bagi tahu. Waktu saya kerja area sana, tengah bina. Kemudian bila Al-Quran dihimpunkan, orang dulu dia tidak berhajat pada titik ya.
Titik tak berhajat. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas tu ya-nya tak ada titik, nun-nya tak ada titik. Ya bunayya, lagilah ya tak ada titik, ba tak ada titik, nun tak ada titik, ya tak ada titik. Dia orang tak perlukan. Tapi kita orang ajam, macam mana kita nak bezakan huruf nun dengan ta? Nun tu titik 1, ta itu titik 2, sa itu titik 3, ba itu titik 1 di bawah, ya itu titik 2 di bawah. Mana kita nak tahu? Pada zaman sekarang kita belajarlah. Nun tu titik 1 atas, macam Piramli mengaji alif bata tu, jin mata toncit. Gitulah caranya. Kalau zaman tu, pada zaman Sayyidina Uthman, mana ada titik-titik dalam Al-Quran? Titik-titik pada huruf Arab tak ada. Kalaulah Al-Quran tu sampai di tangan kita hari ni, tak boleh baca kita Quran. Kalau qul huwallah tu bolehlah teka-teka lagi kan. Cuba buka tengah-tengah surah Ali Imran, sampai sudah kita tak baca kalau kita tak hafal, sebab tak ada titik, tak ada baris, mana kita nak bacanya. Itu menunjukkan bahawasanya lemah kita. Bila lemah kita, kita berhajat pada inovasi. Buatlah inovasinya pada zaman tabi'in, namanya Yahya ibnu Ya'mur. Yahya ibnu Ya'mur yang buat inovasi, meletakkan titik-titik pada huruf-huruf Al-Quran. Maka jadilah Al-Quran itu bertitik sehingga kita boleh baca pada zaman sekarang. Zaman sekarang usah katanya titik lah. Macam-macam color dah Quran. Hukum idgham ma'al gunnah warna hijau. Idgham bila gunnah warna hijau cair. Hukum ikhfa warnanya pink. Hukum ni warna. Itu semua bid'ah tu zaman Nabi. Mana ada warna-warna tu? Zaman Nabi tak ada warna-warna. Dahlah urusan agama. Quran bukan urusan agama. Urusan agama. Tapi kenapa dibuat? Kerana itu bid'ah hasanah. Tak ada yang melarang. Tak ada yang melarang. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bukan itu sahaja bid'ah. Banyak lagi. Sangat banyak bid'ah. Sangat banyak. Yang tak perlu kita ceritakan kerana terlalu banyak. Contoh pada zaman Sayyidina Uthman juga dijadikan solat Jumaat itu ada 2 azan. Ada 2 azan. Ada 2 azan untuk remind orang bahawasanya dah masuk waktu Jumaat, supaya mereka bersiap sedia untuk Jumaat, tidak meninggalkan Jumaat. Dan macam-macam lagi sebagaimana kita boleh tengok di dalam contoh yang diberikan. Antaranya lagi ialah sambutan Maulidur Rasul yang telah kita jelaskan sebelum ini, bahawasanya sambutan Maulidur Rasul juga adalah bid'ah, tetapi ianya adalah bid'ah yang hasanah. So harapnya jelaslah pada malam ini tentang masalah bid'ah. Ada soalan ke? Yang tidak difahami, faham semua? Alhamdulillah, tak ada soalan. Harapnya faham insya-Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu taala kull khair. Wallahu taala a'lamu ahkam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ولمشايخنا واجزهم عنا خيرا وللمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارنا حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa minggu depan insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah.